Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di atas rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala dapat kita berkumpul solat berjemaah, diberikan sihat tubuh badan, nikmat masa lapang, yang cuaca yang baik. Alhamdulillah. Jadi pagi ini sambungan daripada kitab adab-adab dalam Islam, Mawsu'atil Adabil Islamiyah. Kalau pertemuan lepas saya kongsikan iaitu adab at-tasmiyah. At-tasmiyah ni maksudnya memberi nama. Sambungan pada pagi ini ada at-tasawwuk. At-tasawwuk maksudnya bersugi. Asal kataan siwak, ya. Baik. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni dia selalu bersugi. Dan ada disebutkan dalam beberapa hadis, antaranya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu bis-siwaki hatta khashitu an yuktaba alayya. Aku diperintahkan untuk bersiwak sehingga aku bimbang kalau dia diwajibkan kepada. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nabi seorang-seorang dia bersiwak dengan batang kayu sugi tersebutlah, sehingga kata Nabi bimbang takut diwajibkan ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi tak diwajibkan. Dalam hadis yang lain, umirtu bisiwaki hatta khiftu ala ansani. Aku diperintahkan untuk bersiwak sehingga aku bimbang terhadap gigi-gigi. Bimbang takut rosak pula. Tapi tak adalah sampai rosak. Ya. Maknanya perintah bersiwak, Allah perintahkan Rasulullah bersiwak ni selalu bersiwak, ya. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli solah. Kalaulah tidak menyusahkan umatku, sudah pasti aku akan perintahkan mereka bersiwak setiap kali sebelum solat, kata Rasulullah SAW. Setiap solat. Tapi Rasulullah tak perintahkan, Rasulullah hanya sampaikan macam tu sahaja. Jadi siwak ni adalah satu sunnah yang sangat dituntut, tapi tidaklah sampai wajib, kerana Rasulullah bimbang dia menjadi wajib, sebab itulah dia tak suruh umatnya bersiwak. Rasulullah ni perintah bersiwak ni tidaklah ada Rasulullah suruh, tapi sunnah perbuatan. Banyak hadis Rasulullah buat, tapi Rasulullah tak suruh pun sahabat bersiwak. Maknanya sunnah tersebut adalah sunnah ikutan. Kita boleh ikut, tetapi tiadalah sampailah wajib sekali. Baik. Yang kedua, oleh itu kita kena sentiasa bersiwak. Kalau kita tak siwak dengan kayu sugi pun, berus gigi pun dah kira macam siwak dah. Tapi tidaklah seafdal menggunakan batang kayu siwak tersebut, sebab batang siwak tersebut memang Nabi guna batang tersebut. Ya. Ada orang tanya mana lebih bagus, berus gigi dengan batang siwak tersebut. Ya. Ada orang kata berus gigi lah lebih bagus sebab dia moden, ada ubat gigi lagi. Tidak, sebenarnya yang lebih bagus adalah batang siwak. Ada kajian telah dibuat
Kerana apa? Pada batang siwak tersebut dia ada getah. Getah batang dia tersebut, getah tersebut memang baik untuk gigi. Kalau macam tu bolehlah buah gigi yang ada vitamin kayu siwak. Tak sama juga. Tak sama sebab menggunakan batang kayu siwak tersebut dia kurang bakteria berbanding berus gigi itu sendiri. Berus gigi ini sebenarnya banyak bakteria, ya. Jadi bakteria dia tak mati. Bila kita bergigi boleh jadi dia tertinggal dalam mulut, tapi kayu sugi tersebut dia kurang. Kenapa kurang? Sebab cara guna batang siwak tersebut, kan, ini batang dia asal tepi, dia pun cincang sampai halus, dia pun gosok. Sehari dua hari benda tu dah jadi lunyai. Lepas tu buang bulu dia, kerat bulu dia, asal lagi cincang balik, gosok sehari dua hari lunyai, asal lagi buang lagi yang lunyai tersebut, kasar. Lama-lama jadi pendek sampai habis. Maknanya tak sempat lama dia dah kena buang dah bulu tersebut. Buang. Hasilnya yang tertinggal yang baru semua. Sebab cincang yang baru semua. Tetapi bulu gigi kita, sebab daripada plastik, buru, esok guna lagi, lusa guna lagi, kadang-kadang setahun tak tukar-tukar. Setahun, 2 tahun, selagi nampak comel, selagi itulah tak tukar. Sedangkan Rasulullah sentiasa tukar. Mana yang lebih baik? Yang selalu tukar ke yang lama guna? Sebenarnya yang selalu tukar, ya, yang lebih baik. Sebab doktor telah mengatakan ada beberapa benda yang perlu ditukar sekali, ya. Antaranya guru gigi, antaranya sikat, antaranya bantal yang selalu kita guna. Walaupun kita tengok bersih, sebenarnya dia ada bakteria yang tertinggal. Cadar yang memang kita selalu basuh, kan. Sabun bantal selalu basuh. Tapi ada orang bantal busuk tu sebenarnya banyak bakteria tersebut sampai hitam. Anak kita pegang, suka sangat, dia sayang pada makhluk halus sebenarnya. Makhluk halus namanya bakteria, kan. Jadi basuhlah bantal tersebut atau tukar bantal yang baru. Jadi Rasulullah ni sifat dia sangat pembersih. Sebab itulah Rasulullah ditunjuk dia selalu bersiwak. Tapi siwak Rasulullah ringan sahaja. Dia tak macam kita letak buku gigi, letak ubat gigi sampai ke belakang, kan. Rasulullah dia ringan sahaja. Dan bulu pada kayu siwak tersebut halus. Dia tidak sekasar berus gigi. Berus gigi itu dia memang kasar sikit lah. Jadi kasar. Dia ada 3. Ada hard, medium, soft. Ya, saya pernah guna yang hard sampai berdarah gusi. Doktor pun tegur, kamu ni bukan sakit apa sebab kamu guna bulu gigi yang kasar, cuma beli yang soft. Ada lah doktor. Barulah saya tahu ada 3 jenis bulu gigi, hard, medium, soft. Yang soft ni kadang-kadang susah jumpa, yang baby punya, ya. Jadi siwak Rasulullah biasanya yang siwak biasanya dia sampai soft. Kita guna sehari dulu dia dah jadi lembut dah. Dia tak mencederakan gusi. Bersiwak ni sunat menggunakan tangan kiri. Tangan kiri kerana apa? Kerana dia adalah salah satu aktiviti membersihkan. Macam kita basuh berak, kan, kita guna tangan kiri. Siwak pun tangan kiri, tapi ramai yang menggunakan tangan kanan. Tak adalah sampai berdosa. Cuma dia dah biasa dah tangan kanan daripada kecil, tangan kanan lah. Tapi sebenarnya sunat digunakan tangan kiri. Yang seterusnya bersiwak, Rasulullah SAW dia bermula daripada gigi kanan sampai gigi kiri, ya. Ada cara juga. Jadi kita pun kalau tuan-tuan tak biasa guna siwak, nak guna berus gigi, bulu gigi lah daripada kanan. Ambil sunnah kanan, masuk ke kiri. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, kanan kiri. Kemudian memberikan batang siwak kepada yang lebih tua, kata penulis di sini lah. Kerana apa? Satu hari Rasulullah bermimpi, arani fil manami atasawwaku bisiwak. Aku melihat dalam mimpiku aku sedang bersiwak. Faja'ani rajulani ahaduhuma akbaru minal akhir. Tiba-tiba datanglah 2 orang lelaki, salah seorang yang lebih tua daripada yang seorang lagi. Salah seorang lebih tua daripada seorang lagi.
Fanawaltu bisiwakal aswar minhuma, maka aku berikan siwak itu yang ada pada tangan Rasulullah kepada yang lebih muda. Faqilani, maka dikatakan kepadaku, malaikatlah tegur Rasulullah, kabbir, utamakan yang lebih tua. Malaikat tegur dengan suatu suara. Fadafa'tuhu ilal akbar minhuma, maka siwak tersebut pun aku bagikan kepada yang lebih tua di antara dua orang tersebut. Yang hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi apa maksud dalam mimpi Rasulullah ini? Jadi kita kena faham, mimpi-mimpi Nabi adalah wahyu. Semua mimpi Nabi adalah wahyu. Dia tak perlu diterjemahkan. Dia tak sama macam, ini kata ulama lah, mimpi Nabi tak sama macam mimpi orang biasa. Mimpi kita kena terjemah, ya. Mimpi Nabi tak perlu diterjemahkan. Jadi apa yang Nabi nampak dalam mimpi sebenarnya nyata. Sebenarnya Allah nak tegur Nabi, apa-apa nak bagi pada orang, utamakan, hormatilah yang lebih tua. Itu teguran Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada tafsiran batang siwak tu penyapu ke apa semua, nak pukul orang ke apa semua, tak ada. Itu memang itu nyata mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mimpi kita ada terjemah pula. Kalau orang biasa mimpi bawa baby, kan, baby bukan baby dia pun, baby siapa entah, tapi dia macam benci sikit baby ni, tak rasa happy langsung. Itu biasanya ada gangguan, jin syaitan menumpang, kan. Jadi macam itulah. Kalau mimpi rumah terang je, cerah je, rasa tenang, itu rumah berkat, biasa baca Quran. Kalau rumah serabut je, maknanya kita ada masalah. Tapi kalau mimpi-mimpi Nabi tak perlu diterjemahkan. Dalilnya macam mana? Nabi Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih anaknya Ismail. Kan kita korban baru ni kan. Maka Nabi Ibrahim dah tahu tu wahyu. Allah perintahkan Nabi Ibrahim supaya sembelihkan Ismail. Maka Nabi Ibrahim pun tanyalah Nabi Ismail, wahai anakku, aku mimpi aku menyembelih engkau. Maka anak dia Nabi Ismail pun faham juga, wahai ayahku, laksanakan apa yang telah kau mimpikan tersebut. Sebab ayah dia, anak dia tahu Nabi-Nabi kalau bermimpi memang nyata, memang kena buat. Kalau kita mimpi sembelih anak, jangan buat. Sebab kita bukan Nabi. Itu gangguan syaitan. Sebab kita bukan Nabi. Jadi banyak hadis Rasulullah bermimpi memang nyata. Antaranya Nabi bermimpi masa dia kena sihir, datang malaikat dua orang duduk kat kepala di tengah baring. Malaikat ni sembang. Dia kata, kenapa Muhammad ni awak kena sihir? Siapa yang sihir dia? Dia dengar malaikat ni sembang. Seorang Yahudi nama gitu gini. Barang sihir dia letak kat mana? Dalam telaga sekian-sekian. Macam mana barang sihir tersebut? Rupa dia macam kepala syaitan, buat daripada pelepah tamak sekian-sekian, diikat dengan sekian-sekian. Pak, dia tersedar. Itu mimpi Rasulullah. Sebenarnya memang nyata. Malaikat datang. Dia pun tu panggil sahabat, wahai sahabat, pergi dekat telaga sekian-sekian, ambil barang sihir dalam tersebut sekian-sekian. Ya, sebenarnya memang malaikat datang. Dalam kes ni dia nampak, dia bagi batang siwak, memang betul nyata. Dalam dunia nyata Allah menegur Nabi, kau nak bagi keutamaan, bagilah batang siwak atau apapun apa saja kepada orang tua. Kenapa batang siwak Rasulullah orang berebut? Sebab adanya air Rasulullah yang barakah. Siapa bagi Rasulullah bagi batang siwak tu nak memang seumpama dapat 100 juta, dapat nilai yang sangat tinggi. Ya, batang siwak Rasulullah tu, ada air Rasulullah tu, jangan potong lagi, guna lagi, ada barakah. Tapi kalau batang siwak ustaz, tak payah ambil, tak apa. Batang siwak saya ke, kan, kalau ambil boleh potong yang ujung, pegang gigi saya tu, takut bakteria banyak. Ya, sebab ustaz, ulama ke, dia tidak barakah seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada barakah pada ustaz. Yang ada barakah pada ustaz, ilmu dia. Kita amal ilmu dia. Dia mengajar, kita amal, dapatlah barakah ilmu. Dia ajar, amalkan ilmu. Ya. Tapi kalau kita buat baik tapi ilmu tak ambil, tak betul juga. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu. Nabi Yusuf sebelum dia jadi nabi, masa kecil kan ada dalam surah Yusuf, dia mimpi apa?
ra'aitu ahda asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Dia bagi tahu ayah dia Nabi Yaqub, wahai ayahku, aku bermimpi aku nampak 11 bulan dan bintang dan matahari, mereka semua sujud kepada. Pelik tu, bulan bintang matahari sujud. Ustaz kata mimpi Nabi kan tak perlu terjemah. Memang betul mimpi Nabi tak perlu terjemah, tapi Nabi Yusuf masa mimpi itu sebelum dia dilantik jadi Nabi, Nabi dilantik jadi Nabi umur 40. Masa dia kecil itu dia mimpi macam tu, maka Nabi Yaqub faham dah Nabi dia alim. Itu ada petanda. Sebenarnya 11 bulan dan bintang tu adalah adik-beradik dia, termasuk mak dan ayah. 9 bintang tu adik-beradik dia. Adik-beradik dia 10 kan, termasuk dia 10. Bulan dan matahari dan bulan tu adalah mak ayah dia. Sujud kepada dia maksudnya menghadap dia. Rupanya terjemah dia, masa dia jadi sultan nanti, dia jadi menteri kewangan, berapa puluh tahun akan datang, adik-beradik dia, mak ayah dia datang sujud balik kepada dia. Sedangkan dia tak tahu raja itu adalah Nabi Yusuf. Tu mimpi masa kecil, terjemah dia berpuluh-puluh tahun akan datang. Masya Allah. Ya. Jadi bila Nabi jadi Nabi, mimpi dia barulah mimpi nyata. Sebelum jadi Nabi, mimpinya perlu diterjemahkan. Ya. Baik. Jadi Rasulullah SAW diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau nak bagi barang berharga, maka utamakanlah orang tua. Kita pun begitulah. Kalau orang nak minta bantuan ke, nak minta apa-apa, bercakap apa semua, kita utamakan orang tua terlebih dahulu, orang berumur. Kalau dalam meeting, ya, yang muda nak bercakap, siap yang berumur sikit nak bercakap, kan? Kita utamakan siap dah, sebab dia berumur sikit. Walaupun yang muda tersebut imam, ya, itu contoh. Utamakan lebih tua yang diajar oleh Rasulullah SAW. Selesai bab as-siwak. Sebab itulah Rasulullah setiap kali nak solat, dia akan bersiwak. Dan siwak Rasulullah tidaklah kotor, ya. Dia ambil, gosok, dah letak macam tu je. Sebab kalau kita buru gigi ni macam kotor sikit, sebab kita komor, ada air. Rasulullah tak perlu air, kan? Ada masa perlu air, masa wuduk, ada masa tak perlu wuduk, gosok, telan je. Dia bukannya sesuatu yang berbuih macam sabun, macam ubat gigi itu. Tidak. Dia biasa dia sikit-sikit dah. Jadi Rasulullah sangat bersih berbanding kita itu sendiri. Selesai. Bab yang seterusnya masuklah bab tilawatul Quran. Tilawatul Quran maksudnya membaca Al-Quran. Ya. Al-Quran diturunkan. Al-Quran salah satu kitab daripada kitab-kitab Samawi, kitab terakhir. Kitab Samawi maksudnya, Samawi ni maksudnya langit, yang diturunkan daripada Allah. Ya, antara kitab yang famous Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Taurat dan Zabur menjadi anutan orang Yahudi. Zabur Nabi Daud, ya, Taurat Nabi Musa alaihissalam, ya, Injil Nabi Isa alaihissalam. Ketiga-tiga kitab tersebut telah diubah, diselewengkan. Yang asli tak tahu kat mana. Ya, kalau buka tu ada ayat yang asli, ada ayat yang tak asli. Ya, biasa yang tak asli kalau berkaitan hukum hakam yang kena kepada dia, yang menyebabkan dia ni, mereka ni rugi. Jadi dia ubah yang rugi tersebut. Kalau ada hukum hakam yang menguntungkan mereka, dia tak ubah. Jadi banyak diubah. Tetapi Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, Allah janji tidak akan diubah. Ya, kalau ada orang ubah sekalipun, cepat je dibetulkan semula. Ya, memang ada usaha daripada dahulu lagi orang mengubah Quran. Dia buat surah-surah tertentu, dia pun cetak, dia pun letak kat masjid, nak suruh orang mukmin baca, kan? Orang Islam pun baca. Bila baca, ni suruh apa pula ni? Mari mana Quran ni? Tengok Quran lain sama. Rupa-rupanya Allah jadikan setiap zaman mesti ada orang tahfiz Quran, orang hafal Quran.
Orang hafal Quran ni bila jumpa je Quran yang pelik, dia tu reject. Ya, kita pun kalau ada kesalahan Quran, kita kena pulang balik ke kedai buku ataupun pulang balik dekat kilang dia. Salah titik ke salah baris. Memang itu cara pemeliharaan Al-Quran. Sampai sekarang alhamdulillah Quran kita ni asli tidak berubah. Walaupun satu huruf, walaupun satu baris, panjang pendek dan sebagainya. Ya. Baik. Yang pertama, adab tilawatul Quran, membaca Quran, yang pertama kita mestilah berniat dengan niat yang ikhlas, niat yang benar. Niat yang benar, niat yang benar bagaimana? Kerana Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amalan itu bergantung pada niat. Niat yang ikhlas, kalau baca Quran niat yang ikhlas adalah niat semata-mata nak dapat redha Allah, ikhlas. Kalau dia niat semata-mata nak dapat pahala, sebab Nabi kata satu huruf 10 hasanah. Rasulullah kata 3 huruf alif lam mim 30 pahala, banyak tu. Jadi saya nak pahala lah, saya pun baca dalam solat, saya nak pahala, saya nak banyak pahala. Itulah ikhlas juga. Sebab Nabi cerita tentang pahala Al-Quran. Kalau dibaca Quran, saya baca Quran supaya jin syaitan lari daripada rumah saya, itu pun ikhlas. Sebab ada hadis Nabi kata, siapa baca suratul Baqarah, syaitan akan lari daripada rumahnya. Ya, saya baca Quran ni supaya selamat daripada fitnah kubur, itu pun ikhlas. Saya baca Quran ni kerana apa lagi? Kerana nak sihat, itu pun ikhlas. Sebab dalam Quran menyebut wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Diturunkan Al-Quran kerana untuk syifa dan rahmat kepada kaum muslimin. Jadi semua bacaan Quran, niat-niat seperti mana yang disebutkan oleh Rasulullah akan kelebihannya, itu adalah ikhlas. Saya baca Quran nak isi masa lapang, nak isi masa lapang, tak tahu nak buat kerja apa, itu pun ikhlas. Sebab kita disunatkan oleh Rasulullah mengkhatamkan Al-Quran kalau boleh sebulan sekali. Jadi cara nak khatamkan Quran, ada masa lapang baca Quran, itu pun ikhlas. Ya. Jadi niat yang tak ikhlas macam mana? Niat kerana nak dapat habuan dunia. Contoh, saya baca Quran supaya menang, nanti dapat duit, bila dapat duit boleh melancong, boleh beli tu, boleh beli ni. Contohlah, niat kerana nak habuan dunia. Niat kerana nak pujian manusia. Saya baca Quran sedap-sedap ni, bapak mertua ada belakang, nanti dapat tanah seekar. Contoh. Jadi niat kerana habuan dunia, niat kerana pujian manusia, niat kerana supaya orang dengar, orang puji dan sebagainya, itu niat tidak ikhlas. Jadi ikhlas dan ikhlas ni hanya kita sahaja yang tahu. Ya, kita tak boleh nilai orang lain. Kita nampak waktu tanding Quran, kita katalah tu semua tak ikhlas, tu nak dapat nombor 1 belaka tu, tak boleh. Boleh jadi dia ikhlas, boleh jadi dia niat nak dapat duit. Dengan duit tersebut dia bersedekah, dia tak mencuri, tak merompak, dia buat kerja-kerja halal, dia mengajar pula orang lain supaya orang kenal Quran. Kita tak tahu niat sebenar dia. Hanya Allah lah yang menilai niat seseorang. Ya. Kita hanya betulkan niat kita saja. Ada satu hadis Rasulullah SAW, hadis yang sangat panjang, hadis riwayat Imam Muslim. Kata Rasulullah SAW, di akhirat kelak, orang yang mula-mula masuk neraka ni 3 orang ini, 3 golongan. Golongan pertama adalah golongan berjihad fi sabilillah. Ya. Allah pun panggil dia, Allah pun tanya dia, Allah pun sebut semua nikmat dia. Daripada kecil Allah bagi dia sihat, Allah bagi tu badan yang kuat, kan. Kemudian bila besar sikit belajar silat, contohlah pandai bersilat, pandai bergaduh. Kemudian bila besar sikit masuk tentera, naik pangkat, satu pangkat, berperang menang, berperang menang. Apa yang kamu buat dengan nikmat yang aku bagi kepada engkau tersebut? Ya Allah, aku gunakan nikmat engkau itu berjuang fi sabilillah, maka aku mati syahid di sana. Aku mati. Maka kata Allah, kamu bohong, sebenarnya kamu buat sedemikian kerana kamu nak dapat title pahlawan, title tu sekian.
Maka Allah panggil malaikat, campakkanlah dia ke dalam neraka. Ini kerana apa? Niat dia tak ikhlas. Siapa orang berjihad fi sabilillah? Ya, kerana dia nak dapat nama daripada orang. Boleh jadi ada niat yang tak betul. Golongan kedua pula kata Rasulullah SAW, golongan yang suka bersedekah. Allah pun sebut nikmat. Di dunia dahulu aku bagi kau nikmat sekian-sekian. Contohlah, masa kecil dia lahir daripada keluarga kaya. Lepas tu bila dah besar buka bisnes menjadi pula kaya, bertambah kaya. Apa yang kau buat dengan nikmat yang aku bagikan? Maka kata pemuda tersebut, aku gunakan nikmat engkau itu untuk bersedekah di sana, di sini, di sana, di sini. Maka kata Rasulullah, engkau bohong. Sebenarnya engkau bersedekah tersebut semata-mata nak dapat title dan mawar. Ya, boleh jadi niat dia sedekah supaya ramai lagi pengikut, supaya lebih ramai lagi orang sedekah. Dia boleh guna duit itu untuk ni, tapi ambil persen sikit. Ramai juga buat macam tu, tuan-tuan. Ya, ramai. Dia dah selebriti. Kemudian orang dah ramai percaya, tunjuk video bantu ni, bantu ni, bantu ni, bantu ni. Maka akaun yayasan dia semakin banyak. Banyak crowd, banyak berjuta-juta. Dia pun bersedekah, tapi dia ambil persen bahagian dia. Ada niat lain. Ya. Adalah sebelum ni beberapa tahun lepas, dah banyak dah juta-juta. Sekali orang minta dia buat audit. Buat audit. Last sekali dia tutup akaun yayasan tersebut. Tutup. Orang nak sedekah tak ada dah. Video-video dia semua tutup nak akaun yayasan. Tak minta dah sedekah. Takut kena audit. Ya. Boleh jadi ada terambil bahagian-bahagian ke, dia tak bagi tahu orang. Ya. Jadi kata Allah, engkau bohong, maka dicampakkan ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Golongan ketiga, golongan ahli Al-Quran. Allah tanya, apa yang kau buat? Aku dah bagi kau nikmat ni daripada kecil, hafal Quran, belajar Quran, bila besar masuk EU apa semua gitu gini, dah pandai Quran. Apa yang kau buat? Aku belajar dan aku mengajar kepada orang. Engkau bohong. Sebenarnya engkau belajar dan mengajar tersebut kerana ada niat-niat tertentu. Allah pun sebut. Allah panggil malaikat, dicampakkan dia ke dalam neraka. Kerana hadis ni lah beberapa orang sahabat menangis. Bila baca hadis ni menangis. Bila dia tanya, kenapa kamu menangis? Aku takut aku termasuk golongan dia. Ya. Takutnya para sahabat tersebut. Ini kerana apa? Kerana niat dia tidak betul. Niat dia tidak ikhlas. Jadi ini nasihat kepada diri saya dan tuan-tuan sekalian. Bila kita beribadah, betulkan niat kita semula. Ya, tengah-tengah mengaji kan, tiba-tiba terdengar orang puji, kita pun sengih dalam hati. Sedap tu aku baca. Tiba-tiba teringat pula ustaz mengajar. Astagfirullah. Istighfar semula. Maka Allah betulkan balik niat kita, Allah ampunkan dosa kita. Memang syaitan ni tuan-tuan, dia memang suka memesongkan niat. Tengok ikhlas, dia pesong lari sikit. Kan? Bila Allah hantar seseorang menegur kita ke, tak tegur ke, ada je sesuatu yang menyebabkan kita ni insaf sekejap, kita betulkan balik, istighfar balik. Ya, sebab itulah Rasulullah mengajar kita doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ya. Itu doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang seterusnya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah." Siapa yang baca satu huruf daripada kitab Allah, falahu bihi hasanah. Baginya satu hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu hasanah itu digandakan jadi 10. La aku tak kata alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun, tapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Jadi bila kita baca Quran, kita kenalah mengharapkan pahala. Kata penulis di sini, harap pahala. Satu huruf 10 hasanah, bukan satu huruf 10 pahala. Berbeza. Pahala dalam bahasa Arab ajrun. Tapi dalam hadis ni hasanah. Apakah maksud hasanah? Hasanah ni kebaikan. Kebaikan tu apa? Boleh jadi pahala, boleh jadi Allah ampun dosa, boleh jadi Allah bagi kita barakah hidup, boleh jadi Allah halang kita daripada
terkena musibah daripada hasanah tersebut, dan kita baca beberapa surah jadi beribu-ribu hasanah kita dapat, maka ada seperik-seperik dia Allah bagi pahala ke, Allah nak ampun dosa ke, Allah nak elak kita daripada kena musibah ke, itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang kita nak sangat hasanah. Sebab itulah dalam Al-Quran Allah ajar kita, Rabbana atina fid dunya hasanah, kan? Ya Allah, berikanlah aku di dunia ni hasanah, kebaikan, wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat tersebut berilah hasanah, kebaikan, wa qina adzabannar. Itu doa tu kita ingat semua. Dalam hadis ni pun Nabi sebut satu huruf, satu hasanah digandakan jadi 10 hasanah. Dalam hadis yang lain disebutkan apa? Allah gandakan sampai 700 kalau kita buat ikut betul cara Nabi dan ikhlas. Maknanya satu huruf sampai 700. Boleh jadi naik sampai 700 kalau kita baca ikhlas, menutup aurat, berwudu, menghadap kiblat, dalam solat, bacaan mengikut cara Rasulullah, lagi betul tepat ikut sunnah Nabi, maka lagilah besar pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik. Disunatkan membaca Al-Quran dalam keadaan suci daripada hadas kecil, dan wajib suci daripada hadas besar. Hadas kecil ni sunat. Ya. Berdasarkan ayat hadis Rasulullah, la yamassul Qur'ana illa tahir. Janganlah menyentuh Al-Quran melainkan yang tahir, yang suci. Ya. Jadi baca Al-Quran, kalau tengah berhadas besar tak boleh baca Quran. Badan besar, haid, nifas kalau perempuan, kalau lelaki badan besar tak boleh baca Quran. Tapi kalau tak ada wudu boleh baca Quran. Baca Quran tanpa sentuh, kan? Tak ada wudu. Kita baca zikir bagi petang ke, baca surah Tabarakallazi sambil balik dah kentut dah, malah nak ambil wudu balik sembahyang isyak, kan? Kita ingat dekat mulut Tabarakallazi biyadil, ataupun kita pasang radio balik kat rumah, kita ikut radio tersebut, boleh. Ya. Tapi sebaiknya itu dapat hasanah, 10 hasanah. Sebaiknya kalau kita ada wudu, hasanah kita naik sikit, bertambah lagi. Sebaiknya adalah wudu. Tetapi ketika menyentuh mushaf Al-Quran, ada sebagian ulama yang agak keras kata wajib ada wudu. Ada sebagian ulama kata sunat ada wudu. Jadi sebaiknya adalah wudu kalau kita nak sentuh mushaf, kitab Quran. Ya, kitab Quran tersebut ada wudu. Berdasarkan hadis yang disebutkan tadi, janganlah menyentuh Al-Quran kecuali yang bersuci, kena ada wudu. Ya. Bagaimana pula kalau perempuan yang haid, dia hafal Quran, dia kena hafal hari-hari. Kalau haid dia tak menentu, setengah 15 hari datang haid, takkan 15 hari tak masuk kelas nak hafal Quran dengan guru. Maka di sini ada perbahasan bagi ahli Quran. Ahli Quran ni ahli Quran ni orang hafal Quran dah, orang yang bergelumang dengan Quran, penuntut ilmu, maka dia boleh baca Quran walaupun haid, boleh pegang Quran walaupun haid, dengan syarat Quran tersebut mesti banyak tulisan rumi, tulisan bahasa lain berbanding Al-Quran. Maknanya terjemahan Al-Quran. Alhamdulillah sekarang Quran banyak terjemahan, kan? Yang biasa yang terjemah kat tepi tu memang tulisan bahasa rumi yang banyak sikit. Ya. Kalau bismillah bahasa ba sin mim, kan? Ba sin mim 3 huruf. Bismi bahasa Melayu dengan nama Allah 3 patah. Panjang lagi, bukan 3 huruf, berhuruf-huruf. Jadi bagi penghafal Al-Quran boleh pegang mushaf Al-Quran yang ada tulisan rumi. Ustaz, saya bukan penghafal Quran, jadi boleh tak baca Quran? Tak payah. Sebab bukan penghafal Quran, tak boleh baca wanita haid. Tetapi boleh kalau dia ni ada gangguan. Saya dah tanya beberapa guru saya, boleh. Orang yang ada gangguan, dia kena beramal zikir pagi petang, kena baca Quran 3 kul, kena baca setiap hari supaya tak diganggu syaitan. Ya. Jadi masa bila haid dia pun kena baca, tapi dia takut baca. Saya tanya guru saya, boleh tak gitu ni? Saya tanya ahli Quran, guru-guru yang lain, dia
kata orang yang kena gangguan jin syaitan ni memang dia kena amal siang malam Quran. Kena baca Baqarah, kena baca tu supaya syaitan tak ganggu dia. Bila haid pun dia kena baca. Tapi tak boleh sentuh Quran tadi lah. Kena sentuh Quran yang ada mushaf. Tapi bila saya cerita kepada pesakit-pesakit saya, dia pun tak nak baca. Sebab dia dah biasa takut baca masa haid. Sebenarnya dibolehkan bagi orang yang ada gangguan, yang bila perawat kata kamu kena baca surah ni setiap hari, setiap hari, setiap hari. Niat apa? Niat untuk pelindung diri, ruqyah diri, boleh. Ya. Tapi kalau tak ada sakit apa-apa, tak boleh wanita haid tersebut. Terusnya baca Quran disunatkan menghadap kiblat, tak menghadap kiblat pun boleh. Kalau orang ni baca setiap hari Quran, dia mainan mulut, berjalan-jalan, baca Quran, pusing kiri kanan, masa itu tak menghadap kiblat lah. Tapi kalau dia baca Quran jenis menghadap Quran, buka mushaf, dia kena menghadap kiblat, sunat hukumnya. Kemudian Rasulullah SAW bila baca Quran, kadang-kadang Rasulullah baca dalam keadaan berdiri, kadang-kadang berjalan, kadang-kadang baring. Jadi Quran ni boleh baca dalam semua keadaan. Baring boleh, berdiri boleh. Cuma masa baring tu janganlah baring dengan mushaf. Mushaf ni kitab. Tapi kalau kita ingat di mulut, baca sambil baring. Qul huwallahu ahad, baca nak tidur kan. Nak bangun malah dah letih dah, letak kepala baca 3 kul. Habis 3 kul, tidur. Boleh baring, tak ada masalah. Tapi kalau baca sambil pegang Quran, mushaf tersebut sambil baring, takut tak beradab. Baca-baca ngantuk, jatuh atas muka. Lepas tu terbiar macam tu atas muka kita, kena pula air liur basi. Kan kita kona sikit, kita mengerik, terduduk pula, terpijak pula, sarung taraf pula dengan punggung kepala kita, tak bagus. Jadi bacalah dalam keadaan biasa kalau pegang mushaf. Baik. Kemudian Rasulullah SAW setiap kali nak membaca Al-Quran, terutamanya Nabi ni banyak baca dalam solat, dalam qiyamul lail. Nabi bersiwak terlebih dahulu. Jadi kata penulis di sini, sebaiknya sebelum membaca Al-Quran hendaklah menghilangkan bau mulut tersebut. Caranya dengan bersiwak, ataupun apa-apa cara kaedah. Contohnya kita komol Listerine ke, gosok gigi ke, hilangkan bau busuk mulut tersebut. Rasulullah SAW pernah dihidangkan kambing, kan saya dah cerita sebelum ni, kambing bakar yang dicampur dengan bawang. Nabi makan kambing, bawang tak makan. Sahabat tanya, bawang ni haram ke ya Rasulullah? Tak haram, cuma aku ni sentiasa berzikir, sentiasa baca Quran, jadi aku tak nak malaikat lari daripada aku kerana bau busuk pada mulut. Sebab apa? Dia tahu lepas makan tu dia nak baca Quran. Jadi Rasulullah dia tak makan bawang. Jadi kita pun lepas makan durian nak baca Quran, kan, gosoklah gigi dulu. Sebab sunnahnya Nabi baca Quran dengan suara yang dengan mulut yang tidak berbau. Sabda disebutkan dalam hadis, idza qama ahadukum yusalli minal lail falyastaq, kata Rasulullah SAW, jika salah seorang kamu bangun waktu malam untuk solat, falyastaq, maka bersiwaklah. Fa inna ahadakum idza qara'a fi salatihi wa ta'a malakun fahu ala fi, kerana apabila salah seorang di antara kamu bila membaca Quran dalam solatnya, maka malaikat ni satu malaikat, malaikat banyak jamak. Sesungguhnya malaikat meletakkan mulutnya pada mulut orang tersebut. Fahu ala fi, malaikat letak mulutnya pada mulut kita. La yakhruju min fihi syai'un illa dakhala famal malak, tidaklah keluar daripada mulut orang yang membaca Quran dalam solatnya melainkan masuk ke dalam mulut malaikat. Allahu akbar. Ya, pelik ustaz dengar hadis ni, hadis riwayat Imam Baihaqi, hadis sahih. Ya. Jadi kata Rasulullah dah bagi tahu rahsia perkara gaib. Rasulullah, malaikat meletakkan mulutnya dekat mulut kita. Malaikat apa tu? Boleh jadi malaikat rahmat yang mencatat pahala orang sembahyang, kan, orang baca Quran tengah sembahyang. Ya. Maknanya boleh jadi dia terus catat pahala kita. Dia seronok dengan bacaan Quran kita. Mulut bau wangi. Ya. Tapi kalau mulut bau busuk, malaikat ni dia sensitif. Ada satu hadis dalam bab solat, bab menuju ke masjid,
Rasulullah larang sahabat pergi ke masjid untuk solat berjemaah bila mulut bau busuk, kerana kata Rasulullah fa innal malaikat ta'azza mimma yata'azza minhu al-ins, kerana malaikat ni rasa terganggu dengan apa-apa yang orang rasa terganggu. Malaikat terganggu, malaikat tu lah, malaikat yang mencatat pahala orang baca Quran. Bau nak dekat mulut busuk, tak boleh. Ya, jadi kita kena hilangkan bau busuk pada mulut. Antara masa mulut busuk ni masa bila? Masa bangun daripada tidur. Masa bangun daripada tidur. Sebab Rasulullah setiap kali bangun dia mesti bersiwak. Dan Rasulullah mesti berqiyamul lail bangun tidur malam. Ya, berqiyamul lail. Masa tu mulut biasa berbau busuk sikit. Jadi nak datang solat ni kena gosok gigi. Kalau tak siwak pun gosok gigi untuk menghilangkan bau busuk. Tak boleh komo-komo je. Sebab apa? Dalam solat kita baca Fatihah, kita baca Quran. Kalau kita jadi makmum. Kalau jadi imam kita baca panjang sikit. Malaikat nak dengar, nak dekat dengan mulut kita tapi mulut busuk. Tak kena lah. Apa hukumnya ustaz? Tak adalah sampai berdosa, boleh jadi makruh lah. Ya, tak adalah sampai berdosa, boleh jadi makruh. Jadi Rasulullah kata hendaklah bersiwak, gosok gigi. Jadi biasa yang tak gosok gigi ni saya pernah tengok budak-budak lah. Saya pernah belajar tahfiz. Bila azan je lambat nak pergi masjid, maka budak-budak pun masuk kom ambil uduk, buang pergi masjid macam tu je. Mulut masih lagi berbau. Tak kenalah. Jadi guru kena ajar hendaklah gosok gigi sebab kita baca suratul Fatihah paling kurang. Baik, yang terakhir sekali, membaca Quran dengan bertartil. Allah sebut warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan, dengan bertartil. Ya, bertartil maksudnya baca dengan tartil ni juga masuk bertajwid. Tajwid ni maksudnya apa? Membaguskan bacaan. Ya, tidaklah terlalu laju, tidaklah terlalu perlahan. Baca pula hukum hakam dia cukup, sebutan huruf dia betul. Ya, kalau tak mahir pun kita baca dengan baguslah, dengan bacaan yang baik. Kemudian zayyinul Quran bi aswatikum, hiasilah Quran dengan suara kamu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna sautal hasan yazidul Qur'ana hasana, kerana suara yang bagus menambahkan lagi bagusnya Al-Quran. Ya, kena belajar membaguskan suara. Bagus suara ni macam mana? Suara kita semua bagus tuan-tuan. Bagus tu macam mana? Jangan guna pitching yang tinggi macam menjerit Bismillah, tak bagus. Ya, kalau guna suara dalam dada pun kurang bagus. Ya, suara bagus ni macam mana? Suara tengah-tengah, sederhana. Bismillahirrahmanirrahim. Suara kita semua bagus. Suara kita kena bagus. Cuma kita kena belajar je untuk mempercantikkan Al-Quran. Belajar tartil, belajar tajwid, belajar bacaan bagus. Selalu mendengar bacaan-bacaan orang bagus. Nanti kita akan terikut bacaan tersebut. Ya, saya ditegur oleh guru Quran lah. Fahami, kalau awak nak baca Quran sedap, awak kena banyak dengar bacaan orang-orang Arab yang bacaan bagus, syekh-syekh Arab yang bacaan bagus, imam-imam yang bagus. Nanti lama-lama awak akan terikut. Kalau awak dengar bacaan orang Melayu, tak sampai ke sudah lagu awak lagu Melayu. Dia tegur baru 2-3 tahun lepas kan, setahun lepas. Oh, macam tu. Alhamdulillah, terima kasih atas nasihat tersebut. Jadi telinga kita dengar bacaan orang bagus, lama-lama kita akan terikut, insya-Allah. Yang ini suruhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Cukup dulu sekadar ini. Mudah-mudahan kita dapat beramal yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang lemah saya mohon maaf, kita tangguh dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.